Orang yang dijamin masuk neraka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Bab 1. Abu Jahal Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi adalah salah seorang pemimpin orang-orang kafir yang membawa bendera permusuhan terhadap Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka dia termasuk orang-orang yang rugi, termasuk pengikut Firaun dan bala tenteranya, padahal dia adalah Firaun umat ini, sebagaimana yang disadakan olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengenali kehidupan lelaki durhaka dan buruk di zaman kenabian, marilah kita berkenalan dengan beberapa beritanya di Mekah sebelum kedatangan cahaya Islam, sejarah dirinya dan keluarganya. Bani Makhzum. Orang Quraisy mengiktiraf kedudukan Bani Makhzum pada zaman jahiliyah, mewakilkan urusan kepada mereka. Hisham ibnul Mughirah Al-Makhzumi, ayah Abu Jahal, mempunyai peranan dan martabat yang tinggi di Mekah kerana beliau merupakan salah seorang pegawai tertinggi Bani Makhzum, termasuk salah seorang tokoh Quraisy pada zamannya. Dia sangat pemurah dan suka memberi makan. Apabila dia meninggal dunia, seseorang berteriak di Mekah, "Marilah ke pengebumian jenazah tuanmu." Orang Quraisy menjadikan kematiannya sebagai satu sejarah bagi mereka. Dikatakan pada tahun itu, tahun kewafatan Hisham, Bahir bin Abdillah bin Salamah Al-Khair bin Kushair meratapi kematiannya dalam bait berikut. "Biarkan aku menyalakan lentera, wahai unta, sesungguhnya aku melihat kematian menyelubungi Hisham. Kamu memilih dia sedangkan dia tidak berlaku adil. Dia adalah orang yang terbaik di kalangan lelaki pada pendapat saya. Kebaikan Bani Mughirah jika mereka mengorbankannya tidak dinafikan sama dengan 1000 pahlawan dan pemanah." Al-Harith juga berkata, "Kemudian pusat Mekah bergegar dengan merinding, seolah-olah bumi tidak ada Hisham." Dalam keluarga Quraisy inilah Abu Jahal bin Hisham dibesarkan. Dia telah mewarisi beberapa sifat ayahnya dalam hal memberi makan orang. Ia mempunyai meja makan yang penuh dengan roti dan daging untuk melayan tetamu. Dia suka kerana ingin disebut sumah dan supaya orang ramai membicarakannya dalam majlis mereka, juga untuk menarik simpati orang yang lemah hatinya, untuk memuaskan ayalan yang memenuhi fikiran mereka, menarik perhatian orang kepadanya sambil menunjuk ke arahnya dengan berkata, "Inilah Tuan Quraisy dan ketuanya." Ketika itulah dia berasa rela dan lega. Ini adalah Amr bin Hisham. Dua orang dari Bani Sulaim menceritakan kisah-kisah yang menjelaskan tipu daya Abu Jahal dan cintanya kepada pujian di sebalik pemberiannya kepada orang-orang dalam kemegahan buatan dan kepemimpinan yang dipaksakan. Ada dua orang lelaki yang berkata, "Kami masuk ke kota Mekah untuk menunaikan umrah pada masa kelaparan, jadi kami tidak melihat restoran dan jamuan dan tidak ada sesiapa yang menerima tetamu. Semasa kami dalam keadaan begitu di Masjidil Haram, kami ternampak sekumpulan orang yang lalu lalang berjalan kaki. Kami bertanya, ke mana mereka pergi? Seseorang memberitahu kami, pergi ke tempat yang banyak makanan. Kami menyertai mereka, dan kemudian mereka memasuki kampung Bani Makhzum. Kemudian kami menemui sebuah rumah tersergam indah yang mempunyai 2 pintu besar. Ada seorang berkulit gelap coklat gelap, janggut nipis, muka runcing, bersila, duduk di atas katil. Di atasnya terdapat pemegang permata hitam, di tangannya sebatang tongkat, terdapat sebuah mangkuk besar berisi roti dan daging. Jadi kami duduk dan makan sehingga saya kenyang di hadapan abang saya. Saya berkata kepadanya, 'Berapa banyak yang kamu makan? Tak kenyang ke? Berdirilah, semoga Allah tidak mengisi perutmu.' Orang yang duduk di atas katil itu mengangkat kepalanya dan berkata, 'Makanlah, sesungguhnya makanan itu terhidang untuk dimakan.' Selepas kami selesai, kami keluar dari pintu rumah yang berbeza dengan pintu masuk. Ternyata kami sedang menunggu unta yang sudah bersedia untuk berdiri. Kami berkata, 'Untuk apa unta ini?' Kemudian dia menjawab, 'Untuk makanan yang kamu lihat.' Mereka berkata, 'Ini Amr bin Hisham, ini Abul Hakam iaitu Abu Jahal.' Abu Jahal mempunyai saudara lelaki bernama Al-Harith bin Hisham, dan Al-Harith adalah seorang yang mulia dan kemuliaannya disebut. Ka'ab bin Al-Ashraf berkata, "Saya diberitahu bahawa Al-Harith bin Hisham membina dan mengumpulkan kemuliaan di kalangan manusia, supaya dia akan mengunjungi Madinah secara keseluruhan dan sesungguhnya dia akan membina kemuliaan pada keturunan yang lebih tinggi." Al-Harith telah menyertai perang Badar bersama orang-orang musyrik. Dia termasuk orang-orang yang rugi.
Kemudian dia menyertai perang Uhud bersama orang-orang musyrik juga. Dia tetap dalam syirik sehingga dia memeluk Islam pada masa penaklukan Fathu Mekah. Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu anha meminta jaminan keamanan untuknya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keamanan untuknya. Setelah memeluk Islam, beliau menjadi seorang yang taat. Beliau keluar bersama keluarga dan hartanya ke Syam pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Ini ditangisi oleh penduduk Mekah dan dia berdiri sambil menangis lalu berkata, "Bukankah kita bertukar rumah atau jiran? Kami tidak mahu mengubah anda, tetapi langkah ini adalah menuju kepada Allah." Tidak lama dahulu dia dan orang-orang yang bersamanya tinggal di Syam. Mereka berjihad sehingga mereka mati. Allah mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Pada masa lalu dia dicontohi dari segi kemuliaan sehingga penyair berkata tentang dia, "Adakah kamu mengira bahawa ketika ayah kamu menghujatku dari segi kemuliaan seperti Al-Harith bin Hisham, yang terpenting kaum Quraisy dari segi kemuliaan dan kepribadian, baik ketika dia hidup di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam?" Ibu Harith dan ibu saudaranya, Abu Jahal, adalah Asma binti Muharrabah. Nama panggilannya ialah Al-Hanzaliyah, salah seorang Bani Nahshal bin Darim bin Malik bin Hanzalah. Itulah sebabnya Abu Jahal dikatakan oleh Ibni Hanzalah. Daripada Abu Al-Hakam kepada Abu Jahal, antara kes yang popular di tempat berkumpul Quraisy bahawa Abu Jahal digelar Abu Hakam. Beliau terkenal di Mekah dan di kalangan orang Quraisy kerana pendapatnya yang baik dan ketegasan dalam keputusan kesnya. Justru dalam pelbagai muzakarah, tumpuan tertumpu kepada beliau walaupun masih muda. Dia memasuki Darun Nadwah ketika berumur 30 tahun, manakala yang lain berumur 40 tahun atau lebih. Itu kerana kebaikan pendapatnya. Ibnu Qutaibah radhiyallahu anhu berkata, orang Quraisy menjadikan Abu Jahal bersama orang-orang tua Darun Nadwah, sedangkan kumisnya tidak tumbuh. Namun, julukan ini bertukar menjadi Abu Jahal apabila datangnya cahaya hidayah Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya Abu Jahal kerana dengki, permusuhan dan kejahilannya terhadap kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Lebih tinggi daripadanya, tidak pernah ada seorang pemuda yang lebih fasih, lebih tega dan lebih gagah daripada mereka." Abu Jahal menjawab dengan hati yang mendidih panas kerana dengki, "Kamu telah melihatnya, ia adalah Abdul Muttalib dan anak-anaknya. Inilah yang mengikat kemuliaan Quraisy selama mereka masih hidup. Semoga Allah tidak mengekalkannya." Dengki ini terus tumbuh dan berkembang dalam hati Abu Jahal sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang lurus. Abu Jahal melakukan tipu daya yang licik terhadap Islam sehingga dia menjadi ketua orang-orang kafir dan pembawa benderanya di Mekah. Dia terkenal dengan sifat permusuhannya di dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada di kalangan Quraisy dan tidak di kalangan pemimpin mereka yang lebih memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Jahal bin Hisham, ketua-ketua pemimpin orang-orang kafir. Mudah-mudahan pada muka surat seterusnya dapat menjelaskan huraian Firaun umat ini, dan kami menghuraikan hakikat kejadian yang menjadikan Abu Jahal digolongkan sebagai orang-orang yang terhalang, iaitu mereka yang masuk ke neraka Jahanam dalam keadaan menghembus nafas dan menarik nafas dan mengerang. Kami tidak percaya padanya selamanya. Peribadi Abu Jahal adalah tokoh yang terkumpul di dalamnya pelbagai sifat buruk. Ia menjadikan peribadinya keras, menerima pelbagai bentuk penghinaan. Dari sekitar topik sebelum ini, jelaslah gambaran Abu Jahal dalam kesombongan dan kesombongannya serta kekacauan akhlaknya. Keangkuhan menunjukkan sikap mengejar kemasyhuran dan menjadi buah mulut serta pujian yang megah di sebalik perbuatannya. Itu menjadi barometer baginya terhadap pimpinan tertinggi di kalangan penguasa Quraisy di Ummul Qura dan sekitarnya. Beliau turut serta dalam sembang-sembang mereka dan berjaga malam di majlis tersebut serta tempat-tempat pertemuan di sekitar Masjidil Haram sehingga mereka menjadikan beliau sebagai ahli musyawarah serta salah seorang wakil dewan dalam pelbagai kejadian. Datanglah Islam, keluarga Al-Mughirah adalah musuh bebuyutannya. Mereka membuat muslihat. Yang paling buruk ialah Abu Jahal kerana Islam meruntuhkan maruah yang disanjung olehnya.
Kemudian hilanglah kesombongan dan kesombongannya dan lenyaplah angan-angannya. Beliau telah dikalahkan dalam pertandingan kegemilangan sesama kaumnya yang dimenangi oleh Abdi Manaf dan Bani Hisham. Dia berkata dengan kata-kata yang menggambarkan kebenciannya terhadap Islam, terutama kedengkian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdialog dengan Al-Ahnas bin Syarik dan orang-orang musyrik setelah mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di malam di rumahnya. Kami berjuang untuk pengaruh dengan Bani Abdi Manaf mengenai maruah, mereka memberi makan, jadi kami melakukan perkara yang sama, mereka menanggung beban, kami melakukannya, mereka memberi, kami juga memberi, sehinggalah apabila kita seperti dua perlumbaan yang dipertaruhkan, mereka berkata, di antara kami ada seorang Nabi yang menerima wahyu dari langit, bilakah kita akan tahu perkara seperti ini? Demi Allah, kami tidak beriman kepadanya selama-lamanya dan tidak membenarkannya. Mungkin sebab utama beliau berpaling dari dakwah dan menentangnya adalah apa yang dimiliki oleh pemimpin berhala dalam bentuk peranan yang dominan ketika itu. Para pemimpin, khususnya orang-orang kaya, menikmati kesan kepimpinannya, apatah lagi ketaksuban taklid yang kuat di kalangan penduduk Mekah, seperti ketaksuban suku dan persaudaraan. Inilah yang membuatkan musuh Allah Abu Jahal tetap dengan permusuhannya. Dia takut orang kuat masuk Islam untuk mengalihkan kepimpinannya, tetapi Allah menyempurnakan nurnya walaupun orang-orang musyrik membencinya. Islam datang ke permukaan bersama Hamzah. Musibah besar menimpa Abu Jahal khususnya dan Quraisy amnya apabila Islam menarik pemuda Quraisy yang paling berkuasa, yang paling mementingkan diri sendiri, pemecah kesyirikan dan penyembahan berhala dalam perang Badar, penunggang kuda yang paling mahir di antara joki kerana keberaniannya dan ketangkasannya menghunus pedang dan mengawal kuda. Penunggang terkenal Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, singa Allah dan Rasulnya, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta saudara kandung, anak dari ibu saudaranya dalam nasab dan kedudukan. Ibunya adalah Halah binti Wuhaib, puteri paman Aminah binti Wahab, ibu dari junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam adalah kerana Abu Jahal, semoga Allah menghinakannya, dia telah mengganggu anak saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan dan meremehkannya ketika dia duduk di safar. Salma, budak Syafiah binti Abdul Muttalib, menceritakan kepada Hamzah radhiyallahu anhu apa yang terjadi ketika dia pulang dari berburu. Kemudian Hamzah radhiyallahu anhu membara dengan emosi dan ketaksuban etnik. Dia keluar dengan geram untuk memberi pengajaran kepada Abu Jahal. Dia mendekati Abu Jahal sehingga ketika dia berdiri di atas kepalanya, Hamzah memukulnya dengan tombak dan dia cedera parah. Hamzah berkata, apakah kamu akan menghujatnya sedangkan aku memeluk agamanya? Saya berkata seperti yang dia katakan, jadi balas jika anda boleh. Kaum-kaumnya, Bani Mahzum, melindungi Abu Jahal dan menolongnya. Abu Jahal berkata kepada mereka, hendaklah Abu Ammarah mengunyah memanggil Hamzah, sesungguhnya aku, demi Allah, telah mencela anak saudaranya dengan penghinaan yang buruk. Demikianlah Abu Jahal menjadi penyebab tidak langsung Islamnya Hamzah, yang Islamnya menjadi mulia. Ia menjadi perisai dan kekuatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy terpesona dengan keislaman mereka, maka hinakanlah kesombongan mereka, hancurkan kesombongan penguasa mereka. 3 hari kemudian Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Abu Jahal juga menjadi punca masuknya Umar ke dalam Islam. Ini membakar Abu Jahal dan menambahkan kesedihan dan kekeruhan hidupnya. Ketaksuban dan sikapnya terhadap Umar Abu Jahal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakannya, sangat fanatik terhadap adat jahiliah, tidak mempedulikan apa-apa dalam membelanya, dia tidak lemah lembut dan tidak mementingkan kehormatan seseorang, maka dengan ketaksuban buta dan lapuk ini, dia jauh dari beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal menyebarluaskan pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik, di antaranya kerabatnya Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu yang rebah kerana kejahilannya seketika dalam detik-detik iman yang merasuk ke dalam hatinya.
Dia berubah menjadi seorang yang tenang dan tenteram. Jiwanya telah mengecap kemanisan iman. Kemudian dia memuliakan jiwanya dan jiwanya menjadi mulia kerananya. Allah telah membenarkan dakwah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sambil memuliakan Islam dan mendukungnya dengan adanya Umar ibn al-Khattab. Tetapi bagaimanakah reaksi Abu Jahal terhadap Islam Umar? Rujukan yang boleh dipercayai meriwayatkan bahawa ketika Umar masuk Islam, dia memikirkan pada malam hari tentang siapa yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara penduduk Mekah. Lalu dia melihat bahawa itu adalah Abu Jahal. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya pergi menemui Abu Jahal di pagi hari dengan mengetuk pintu. Kemudian Abu Jahal keluar dan berkata, 'Selamat datang wahai anak saudara perempuanku, ada apa denganmu?' Aku berkata, 'Aku datang untuk memberitahu kamu bahawa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan aku membenarkan apa yang dibawanya.' Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian Abu Jahal menutup pintu dengan keras di hadapan mukaku dan berkata, 'Semoga Allah menjadikan kamu buruk dan apa yang kamu bawa.' Tindakan seperti ini membuatkan Abu Jahal mula mencipta muslihat untuk Islam. Dia tercatat mempunyai sikap licik yang menampakkan keburukan dan kebejatan hatinya, malah meragui kejantanannya. Abu Jahal melakukan perkara yang tidak baik kepada kaum muslimin, bukan sahaja kepada kaum muslimin yang berada di Mekah, tetapi dia menyakiti orang yang datang melawat Mekah, berniat untuk pergi umrah atau berniaga dan lain-lain. Maka kami huraikan satu bentuk tindakan tersebut. Sumber Orang Dihukum Neraka, Perpustakaan Darul Ilmi, edisi pertama Syaiban.